Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala kerana dapat kita bertemukan lagi untuk pekan Islam minggu ni. Baik, untuk minggu ni Ustaz masuk bidang akidah, pendidikan Islam bidang akidah. Okay, boleh tengok slide ni. InsyaAllah kalau yang nampak, yang tak nampak, dengarlah dulu. Tapi sambil tu boleh rujuk buku teks pendidikan Islam, muka surat 99. Tajuk dia kufur. Kufur. Tapi dalam slide ni kebanyakan ni bahasa Melayu lah. Jadi kan yang nampak tu Alhamdulillah. Okay, tajuk dia kufur. Baik, untuk kufur, untuk tajuk ni lah, untuk tajuk ni, boleh tengok muka surat 99 tu. Ni sikit keratan daripada muka surat 99 tu. Pengertian kufur. Dia tanya, Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan mati melainkan dalam Islam? Ustaz cakap apa? Maksudnya ialah mati dalam keadaan beragama Islam dan tidak kufur. Lepas tu dia tanya, Ustaz, apakah arti kufur? Ustaz dia kata apa? Kufur, tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Okay. Baik, apa pengertian kufur? Maksudnya tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kita sebagai orang Islam sebenarnya kena jauhkan daripada sifat kufur ni. Na'udzubillah. Okay, sebab kufur ni sebenarnya dosa yang sangat besar, yang paling besar sebenarnya, iaitu mensyirikkan Allah ataupun menganggap Allah tu tak ada ataupun Allah bukan Tuhan. Na'udzubillah. Okay, kita susah bagaimana pun sekalipun, kan, susah bagaimana sekalipun, sakit bagaimana sekalipun, kita jangan sesekali kita niat dalam hati kita tak beriman kepada Allah. Na'udzubillah. Jangan niat sekalipun yang kita nak keluar dari Islam. Na'udzubillah min zalik. Sebab kalau kita niat keluar dari Islam, baru niat automatik ataupun secara umum kita dah keluar Islam tu. Dan kalau keluar Islam, mati tak sempat bertaubat, neraka selama-lamanya, abadan, selama-lamanya, tak merasa langsung nikmat syurga. Sekurang-kurangnya kalau kita Islam, okay, walaupunlah kita mungkin banyak dosa dan sebagainya, kan. Semua banyak dosa, semuanya ustaz pun banyak dosa, kan. Tapi kita masih Islam, kan. Walaupun kita banyak buat dosa, mungkin lalai solat dan sebagainya. Bukanlah suruh lalai solat, maknanya mungkin, kan. Tapi kita masih Islam, kita masih mengaku Allah tu Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW tu Nabi kita. InsyaAllah kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Walaupun mungkin kita ada, mungkinlah kalau seseorang tu banyak dosa, kan, masuk ke neraka dulu, kita harap kita masuk syurga teruslah, kan. Mungkin seseorang tu, orang tu banyak dosa, kan, tapi dia tetap beriman kepada Allah, maknanya mungkin dia masuk dalam neraka dulu selama beberapa tahun dan sebagainya. Dah lama tu masuk dalam syurga, masuk jugalah, berbanding kalau orang yang kufur, na'udzubillah, memang tak merasa langsung nikmat syurga. Okay. Baik, hukum kufur ni ialah sesat. Sesat maknanya berdosa besar, bukan dosa besar. Okay. Dalil nakli hukum kufur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, siapa yang kufur kepada Allah, pada malaikat, pada rasul dan pada hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat, sangat-sangat jauh tersesat. Baik. Baik, maksud perkataan syirik, maksud dia dalam bahasa Arab, syirik tu maksudnya menyekutukan Allah. Ni syirik ni, menyekutukan Allah. Okey. Yang kedua, perkataan fasik, orang yang ingkar kepada perintah Allah. Okey, ni masuk perkataan, banyak perkataan kufur ni lah. Semua lebih kurang sama ni. Okey, cuma ada bahagian-bahagian ni, kan. Fasik, orang yang ingkar kepada perintah Allah. Zindik, orang yang imannya terpesong ataupun sesat.
Imannya terpesat. Seterusnya murtad, terkeluar daripada Islam. Semuanya kufur ni. Tapi bahagian-bahagian ni lah. Tapi dari segi umumnya semua kufur. Semuanya tidak percaya kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Okay. Baik, seterusnya. Bahagian kufur ada itikad, ada amalan. Baik. Kufur ni ada itikad, ada amalan. Apa itu itikad, apa itu amalan? Okay, kufur itikad, yang pertama dia menolak. Yang pertama kufur itikad. Apa itu kufur itikad? Dia menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maknanya dia menafikan, maknanya dia dalam hati kan, itulah. Dalam hati dia kan. Dalam itikad, dalam kepercayaan dia. Dia tak buat lagi. Dia tak naklah aku solat. Tak naklah aku, Nabi Muhammad ni bukan nabi aku. Nauzubillah. Okey, itu itikad. Okey. Maknanya dia percaya dalam hati lah kayaknya. Dia tak buat lagi. Okey. Dia tak nak solat. Solat ni apa ni? Tak betul lah. Tak boleh. Okey. Kufur amalan. Menggunakan nikmat kurnia Allah dengan cara yang berdosa. Contohnya, menggunakan duit poket untuk berjudi. Maksudnya, dia percayalah pada benda-benda yang tak baik itu ada yang dibuat. Bukan dia buat, benda tu dia buat. Contohnya menggunakan duit poket untuk berjudi. Contoh yang paling besar, apa nama itu? Kita menyembah, bukan kita lah, seorang tu menyembah pada berhala dan sebagainya kan. Pergi gereja, semayang, cara orang Kristian dan sebagainya. Itu yang paling besar lah. Ni contoh yang kecil. Kita gunakan duit poket untuk berjudi. Maksudnya kita berjudi lah kayaknya. Itu kufur pada amalan, minum arak dan sebagainya. Okay. Baik. Faktor yang mendorong kekufuran. Apa faktor dia? Yang pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Okay, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Sebab tu kita sejak pada tadika lagi, sejak pada sebelum sekolah rendah lagi, kita dah dididik, ataupun dekat tadika pun kita dah belajar tentang solat kan, tentang Islam, tentang agama Islam, pendidikan Islam dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita di Malaysia ni, kita tidak lari daripada didikan agama kita sejak pada kecil. Jadi bila tak lari pada didikan agama, kamu kena follow agama Islam, dan kamu kena teruskanlah. Dah besar nanti janganlah kamu tinggalkan benda-benda yang baik Islam ni. So kalau yang kita tak dapat didikan agama tu, agak mustahil lah. Kita di Malaysia ni alhamdulillah kan, sampaikan PDPR ni pun ada agama Islam, ada tasmiyah, ada percukupkan dan sebagainya. Yang kedua, mengikut hawa nafsu. Okay. Hawa nafsu ni nak membuat-buat kepada kekufuran, contoh kan. Okay. Baik, seterusnya, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Maknanya dia tak mengamalkan. Sebab tu Ustaz minta sangat, walaupun kita jarang tak jumpa kan, lama dah tak jumpa. Kalau jumpa di sekolah mungkinlah Ustaz susah boleh bagi tentang solat dan sebagainya kan. Ni dekat secara maya ni, Ustaz harap kamu dapat pegang teguh agama Islam. Solat jangan tinggal, tasmik kan, mengaji, tasmik jangan lupa. Okay, seterusnya, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Ni terutamanya kalau orang yang, kalau orang yang menganggap dunia sebagai satu syurga. Maksudnya dia anggap dunia ni tak anggap akhirat tu sebagai satu yang lagi besar sebenarnya kan. Terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Yang contoh nanti dah berjaya, pergi luar negara, jumpa pula dengan orang bukan Islam kan, tengok cantik lah orang Islam tu, contoh. Okay. Secantik orang bukan Islam, dan nak kahwin dengan orang tu kan, orang tu pun suka kamu, tapi syaratnya kena orang Islam, na'udzubillah. Okay. Tak boleh. Kita kalau nak kahwin, contoh nak kahwin dengan orang bukan Islam dan sebagainya, kita kena ajar, didik dia dulu untuk masuk ke agama Islam, dan niat agama Islam, masuk Islam bukan untuk kahwin lah, untuk beriman kepada Allah. Dan lepas tu barulah boleh kahwin. Tapi kahwin dalam Islam lah. Okay. Kalau kahwin bukan Islam, na'udzubillah, memang neraka lah jawabnya. Okay. Suka ke tak suka macam mana pun, kena ajak pasangan tu masuk Islam, kan, didik dia dengan agama Islam, dan seterusnya kita beramal dengan agama Islam lah. Baik. Kesan kufur yang pertama, dosa besar. Dosa sangat-sangat besar.
seksa dan azab. Okay, azab confirm neraka lah, abadan, selama-lamanya kalau tak bertobat kan. Seterusnya merosakkan iman, iman akan rosak. Okay. Tidak mendapat rahmat dan berkat, berkat dan rahmat Allah SWT tak dapat. Tiada ketenangan, dimurkai oleh Allah, dan merosakkan hidup manusia. Rosakkan hidup kita. Kita contohlah, kita daripada kecil dah dididik dengan ilmu agama daripada family sendiri kan, pada sekolah kan, cikgu-cikgu, ustaz-ustazah dan sebagainya. Pergi dah sekolah menengah pun sama, masih lagi ada pendidikan Islam. Tiba bila zaman universiti, kamu dah lupa tentang Islam, seronok dengan nikmat dunia dan sebagainya, lupa Islam kan, bukan kamulah seseorang tu kan. Jadi tak betul. Dan rosak hidup manusia, rosak hidup kan, tunggang langgang hidup. Kalau kamu tengoklah kan, ada kisah-kisah tentang orang yang berjaya sendiri pun ada, orang yang berjaya sendiri, orang Islam yang berjaya sendiri pun, tapi bila ilmu agama ditinggalkan, rosak hidupnya, tunggang langgang. Ada yang sampai jadi pengemis pun ada, maaf cakap. Asalnya seorang yang pandai, seorang yang cemerlang dalam perasaan dan sebagainya, tapi bila mengikut hawa nafsu, mengikut ajaran yang salah, akidah yang salah, rosak agama dan rosak hidupnya. Okay. Baik, apa tindakan kita menjauhi kufur? Yang pertama, menjaga amal dan ibadah. Okay. Saya perlu sentiasa melipat gandakan amalan kita. Okay. Tabah dalam bentuk ilmu, lagi dalam keadaan pandemik ni, kita kena sabar dan tabah, redha. Kita buat yang follow je apa yang sekolah letakkan dan sebagainya. Seterusnya, tindakan yang kedua, berdoa. Banyak doa kita boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh. Ni antara cara doa dia lah. Okay, maksudnya, wahai Tuhan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati, wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Okey, mari kita doa moga Allah tetapkan hati kita dalam agama Islam. Baik, seterusnya tambah ilmu pengetahuan. Pergi majlis ilmu. Kalau sekarang ni masjid surau mungkin baru boleh buka lah, tapi itu pun ada had dan sebagainya. Kita tengok video-video tentang agama, video YouTube tentang ustaz dan sebagainya. Kita belajar sambil belajar. Saya pun sendiri pun tengok kat YouTube ilmu ceramah-ceramah agama dan sebagainya. Kita belajar. Hendaklah selalu mendampingi guru. Kalau ada masalah, kamu boleh WhatsApp saya, tak ada masalah. Ada tak yang WhatsApp saya tanya apa masalah ni? Boleh, tak ada masalah. Mana yang saya boleh jawab, saya jawab lah. Baik. Terkasutnya mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Perlu muhasabah dan bersikap sederhana, bersyukur. Kita syukur walaupun keadaan pandemik ni mungkin ada sedikit kekangan kan. Kita redha, kita syukur dan kita cari jalan penyelesaian ya, insya-Allah. Seterusnya, mari kita amalkan doa ini. Doa tadilah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu ini, agama Islam. Baik, sebagai yang terakhir rumusannya, oleh kerana sifat ataupun kufur itu merupakan satu dosa besar dan ia boleh membawa kesesatan dan kerosakan iman, maka kita perlulah menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada kekufuran. Jauhlah pada benda yang boleh membawa kepada kekufuran. Sebagai orang Islam, kita hendaklah sentiasa berdoa agar dijauhkan daripada perkara kufur ni. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua, amin, dan masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisap. Kita doakan doa yang terbesar sangat, dan saya galakkan sangat kamu doa dalam bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, semoga ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kita semua, kami semua, dan semoga kami semua dimasukkan dalam syurga-Mu, syurga Firdaus semua, kebenaran syurga yang paling tinggi tanpa hisap. Tanpa hisap ni, kalau boleh tanpa ditimbang amalan. Memang itulah antara doa yang paling terbesar sebenarnya. Kita masuk, kita tak perlu timbang amalan, tak perlu tunggu tu, terus masuk, automatik masuk. Ada tak golongan yang masuk? Memang ada, tapi tak ramai lah. Cuma kita doa lah, itu doa yang paling besar lah. Okey, baik, itu saja pada Ustaz. Cuma Ustaz minta kamu ada buat sedikit latihan sekejap. Baik, saya minta kamu buat latihan. Ni kena yang ada printer boleh print, boleh terus masukkan jawapan yang betul. Kalau tak ada printer, salin sikit lah. Okay. Baik, ini jawapan atas ni. Atas ni jawapan dia. Ada
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini jawapan dia. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bacakan jawapannya dan sebagai soalan kamu masukkan nanti. Baik, yang pertama nikmat kurniaan. Yang kedua ni menolak dan menafikan, tidak beriman. Nabi Muhammad SAW salah, berdosa. Baik, apa yang kena kamu masuk? Yang pertama ni saya bacakan. Kufur bermaksud tidak percaya atau apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkanlah antara yang 6 soalan jawapan tadi, masukkan. Yang ini pula kufur intikad. Tempat kosong apa ajaran Islam yang dibawa oleh tempat kosong apa bawah ni tak ada boleh, contohnya tidak mempunyai kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya kufur amalan ini menggunakan apa Allah dengan cara yang apa dan apa. Contohnya menggunakan duit poket untuk berjudi. Apa-apa tu ataupun tempat kosong tu kamu kena masukkan lah. Baik, ini saja. Saya harap kamu faham lah. Sedikit sebanyak kamu faham apa yang kita belajar hari ini tentang kufur. Semoga kita dijauhkan sifat kufur ni. Dijauhkan sangat-sangat lah sifat kufur ni. Dan kita sama-sama kita mengingati ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan kita untuk jauh sifat-sifat yang tak baik seperti kufur, contoh sifat kufur ni lah. Dan semoga kita diredai oleh Allah dan kita doa sama-sama semoga kita dapat masuk kita diampunkan dosa dari Allah dan kita dapat masuk syurga firdaus Allah tanpa hisab, insya-Allah. Amin. Itu doa paling besar. Baik, apa yang baik pada Allah dan apa yang buruk pada kemulakan Ustaz. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.